Wow, ini adalah finale bagi In Conversation with Girlfriends, series pendek kerjasama antara Wisma Gilang Serai WGS dan juga Fiza O and Girlfriends. Dan semalam anda telah menyaksikan episod kedua dan hari ini adalah episod ketiga, the finale. Dan bila kita sebut tentang finale, we go big. Dan saya tak boleh fikirkan what's even bigger than this. Apakah yang lebih tinggi dari ini? Saya dengan penuh rasa besar hati sekali. Inilah dia wanita yang tak perlu diperkenalkan sebenarnya. Wanita yang paling berpengaruh, memiliki jawatan tertinggi di Singapura, Puan Presiden Halimah Yacob. Apa khabar Puan Presiden? Kalau saya boleh sekarang ini employ 1,000 orang untuk tepuk depan saya akan cepat tepuk. Saya rasa besar hati sekali, berterima kasih sekali. Terima kasih Puan Presiden untuk masuk ke dalam studio saya yang kecil ini untuk menjadi sebahagian dari rancangan In Conversation with Girlfriends. Saya rasa ini adalah rancangan yang begitu dekat dengan hati saya. Kita bercakap tentang isu wanita, isu yang penting tentang wanita. Dan bila kita cakap tentang wanita, saya rasa dan ini saya katakan tentang diri saya juga mewakili ramai wanita-wanita yang saya pernah temu bual ataupun saya temui. Kita lihat Puan Presiden sebagai sekutu, ally yang cukup besar untuk kami di Singapura memperjuangkan isu wanita. So, terima kasih dan selamat datang. Sama-sama, terima kasih. Kita nak mulakan dengan soalan yang agak ringan lah untuk Puan Presiden ya. Okay. Sebab sekarang kalau di social media antara trend adalah GRWM, iaitu Get Ready With Me. Okey. Kita kalau di YouTube ke apa, kita suka tengok macam manakah seseorang tu mulakan hariannya. Juicing lah, apalah. So, I terfikir apakah dan bagaimanakah wanita yang paling berpengaruh, berjaya, jawatan tertinggi di Singapura memulakan hari. Sebab how we start the day kind of like sets us up for success. Bagaimana kita mulakan hari kita dapat kita tentukan bagaimanakah sepanjang minggu, sepanjang hari. Bagaimanakah Puan Presiden Halimah Yacob memulakan hariannya? Saya bermula setiap hari, I'm an early riser. Saya bangun pagi dalam pukul 5, kadang 4.30 dah bangun. Dan biasanya solat, lepas tu mengaji sedikit dan kemudian lepas tu exercise. Lepas tu sarapan, kemudian siap-siap untuk pergi kerja. Sarapan very simple lah. Kadang saya makan oats, saya makan sekeping roti dengan kopi, susu. That's about all. Dan bermulalah hari bagi saya pergi ke office, buat kerja di office. Dan insyaAllah kalau sempat dapat pulang ke rumah, makan bersama keluarga makan malam. Sebelum COVID agak sukar kerana banyak kegiatan makan malam dan sebagainya, tapi satu daripada kita lihat kebaikan COVID ni dapat lebih sering bersama dengan keluarga makan malam. Sebab tak banyak kegiatan di luar. Betul, yang ya. anda untuk Yang makan ditunda, luar. ya. Banyak yang ditunda, banyak yang menggunakan Zoom dan sebagainya lah. Ekoran, ya. Well, coming to Zoom meetings. Kalau tentang waktu bangun pagi 4.30 tu secara automatik? Secara automatik, sebab mungkin dari kecil mak saya kan dia selalu mengatakan mereka yang bangun lambat pagi memang orang malas. So jadi macam sesuatu yang automatik bagi saya. Kalau pagi mesti nak bangun. Sungguh pun kalau weekend tak ada apa-apa kegiatan pun mesti nak bangun pada masa yang 4.30 atau pagi, pukul 5 pagi. Itu menjadi satu kebiasaan. Dah terbiasa sangat Dah terbiasa, dah sebati. So tak ada macam kalau hujung minggu tak ada kegiatan, tak ada nap balik. Tak ada. Tak ada. Very difficult to nap balik. Kalau sebab body tu the sistem dah bangun kan. Jadi harus terus bergerak. Beza ya dengan macam saya ya. Saya ni, oi, kalau tak kerja nap balik. Okey, saya ada soalan yang lebih berat lagi untuk saya tanyakan pada Puan Presiden selepas ini. Tapi sebelum tu kita ada sedikit permainan icebreaker. Okey. Ada macam break the ice. Tapi saya sebenarnya kalau Puan Presiden sentuh tangan saya yang sejuk macam air batu sekarang ni. Macam okey, so icebreaker. Soalan ni adalah dia ada permainan yang diberi nama sebagai would you rather. Okey. Yang mana satu? Okey. Sebab kita nak lebih kenal lagi dengan Puan Presiden kita. Very simple questions, senang je. Contohnya umpamanya, okey kita mulakan dengan yang senang lah. Kopi atau teh? Kopi. Tanpa gula?
Tanpa gula, tanpa susu biasanya. Kalau susu pun saya pakai fresh milk lah. Full cream fresh milk. Tengok full cream dia lengkap baik. Lengkap. Kalau Puan Presiden kat rumah, awak tahu ya minuman favourite Puan Presiden ya. Okey, kedua adalah tonton berita ataupun lebih gemar lagi untuk baca berita. Saya lebih gemar membaca sebab kadang kalau menonton bit slow lah lambat. So I like to read fast. So jadi membaca tu lebih menjadi kegemaran saya untuk mendapat tahu tentang berita yang diadakan. Kalau saya membaca berita waktu pagi, permulaan hari? Bagi saya berita sepanjang hari. Pagi of course kita baca media lokal, Straits Times ke Berita Harian dan sebagainya. Tetapi juga baca majalah-majalah international seperti New York Times, Washington Post, Wall Street Journal dan sebagainya. Itu memerlukan masa mungkin dibaca sepanjang hari lah. Kalau saya rasa saya dah tahu sedikit apakah mungkin jawapan Puan Presiden. Virtual meeting atau meeting secara fizikal? Saya lebih gemar meeting secara fizikal. Okey. Saya tidak suka meeting kecuali kalau tidak dapat dielakkan meeting melalui Zoom kerana tak dapat kita lihat mereka yang mengambil bahagian dalam meeting kan. Jadi tidak begitu personal, interaksinya melalui teknologi sahaja. There are some things yang you betul-betul kena rasakan vibe orang tu bila melihat secara fizikal. Betul. Ya, dapat kita lihat apakah respons kepada pendapat kita ataupun cadangan kita dan sebagainya. Ada perhubungan antara kita dengan mereka yang dilibatkan dalam meeting tersebut. Kalau Zoom tak adalah, kita cuma berinteraksi dengan mesin sahaja. Dia amat berbeza. Dan ada pula orang yang dah Zoom, lepas tu dia matikan kamera. Betul. Nampak lama je. Ya. Aku berbual dengan siapa ni sekarang? Okey, yang ini. Saya tahu kalau untuk waktu ni kita tak bercuti, tapi adakah Puan Presiden adalah kalau pergi bercuti tu a city kind of girl ya, ataupun lebih ke arah countryside, iaitu di luar bandar macam pergi pantai sebagainya? Saya kedua-dua lah. Sedikit pantai, sedikit juga sedikit countryside, sedikit juga city, Jadi sebab kita dapat pengalaman yang berbeza. Kalau kita pergi ke tempat-tempat perkampungan, compare dengan tempat di bandar dan sebagainya. Jadi itu lebih menyeluruh lah bagi diri saya. Jadi kalau Puan Presiden pergi bercuti, dia akan ada 2 hari sini, 3 hari sana, begitulah. Ya, betul. Ya. Okey. Okey. Kalau tonton filem, filem komedi ataupun filem yang seram dan ngeri? Saya tidak suka filem seram dan ngeri, cuma kecuali kalau ia merupakan thrillers ataupun crime stories. Tiba-tiba, okey. Jadi ada elemen suspense, jadi ada elemen kita harus fikir siapa yang menjadi pesalahnya siapa dan sebagainya kan. Jadi ada proses untuk memikir. Ada sedikit involvement lah, interaksi lah dengan program yang sedang berjalan tu. Ya. Kalau muzik, yang ni saya rasa saya tak dapat Google ni. Memang tak dapat Google. Kalau antara muzik ballad ataupun muzik rock? Saya harus berterus terang, saya tidak mempunyai banyak pengalaman dalam aspek ni. Sebab kalau mungkin muzik masa lampau, slow music, Melayu ke English ke Western ke, tapi not much of my area of focus really music. Sebab Puan Presiden memang ini bukan minat. Bukan minat saya kan? Jadi memang mana-manalah kalau yang kedengaran tu dengar sajalah. Ya, betul. Ya. Okey. Adakah Puan Presiden akan lebih ke arah fun mom ataupun serious mom? Saya combination lah. Kadang-kadang fun mom, kadang-kadang serious mom. Kalau serious sangat pun tak boleh kan. Kalau fun sangat pun tak boleh. Bahkan sekarang kanak-kanak mesti ada boundaries. Kalau kita tidak letakkan dataran boundaries kan tak boleh juga kan. Jadi kalau terlampau kita mengokong pun tak boleh. Jadi kita harus ada combination lah kedua-duanya. Kalau untuk anak tu fun mom dan serious mom Betul. Kalau cucu tu fun grandma. Yeah, that's what my children say. Semua cakap, how come,
dia boleh lakukan ini, tak boleh lakukan, boleh lakukan tu, kita tak boleh semasa kecil. Oh, dulu kita kecil-kecil tak boleh. Betul. Yang ni tak apalah, dia kan kecil lagi. Itu adalah saya kenal sangat dengan statement nenek-nenek ya. Macam seorang nenek tu sayang dengan cucu tu luar biasa Ya, indulgent. Indulgence, yes. Yeah, challenge ya. So kita dah lebih kenal lagi dengan Puan Presiden. Saya rasa macam gini lebih kenal kan. Kalau kita cakap pasal wanita-wanita, tentang bila kita pandang wanita-wanita, gadis-gadis yang muda, yang kita lihat Puan Presiden sebagai, kita sangat kagumi Puan Presiden Halimah Yacob. Kita lihat sebagai ally, sebagai sekutu kita memperjuangkan isu wanita. So many important issues, dan Puan Presiden anda adalah trailblazer, sebagai orang inovatif yang memulakan banyak sangat yang telah pun set the trend dalam kerjaya ataupun industri yang anda masuki, yang pembaharuan, dan anda adalah wanita Melayu pertama yang dipilih anggota parlimen. Dan juga warga Singapura yang pertama dipilih ke Badan Memerintah Organisasi Buruh Antarabangsa. First Singaporean dan speaker dan juga speaker parlimen wanita yang pertama, dan kini presiden wanita pertama Singapura. Jadi apakah yang boleh Puan Presiden kongsi dengan kami sebagai peran contoh yang terbaik mungkin yang boleh kita ada sebagai our idol? Saya rasa Fiza, satu perkara saya observe bagi wanita kita, mereka kurang exposure kepada pengalaman yang berbeza, amat terhad. Jadi ini menghadkan juga kebolehan mereka untuk memperkasa, memperkayakan diri dan kerjaya mereka. Contohnya seperti saya kasih contoh satu, iaitu saya bekerja di Pergerakan Buruh, berkhidmat di Pergerakan Buruh selama 30 tahun. Dan dalam tugas saya berkhidmat, saya perlu berinteraksi dengan pekerja-pekerja dalam semua sektor. Pengeluaran, sektor construction, pembinaan, sektor servis, khidmat dan sebagainya. Itu satu kemahiran yang kita harus pelajari untuk berinteraksi dengan pekerja-pekerja biasa. Jadi kita dapat membantu mereka, tahulah kita apakah masalah mereka, cabaran mereka, aspirasi mereka. Dan pada masa yang sama, saya juga perlu berunding dengan majikan-majikan yang datang daripada Amerika Syarikat, daripada Perancis, Germany, Jepang dan sebagainya. Jadi ini memberikan saya kemahiran untuk berinteraksi dalam banyak situasi. Itu sesuatu yang amat penting. Dan bila saya mewakili Singapura di ILO, pertubuhan antara buruh antarabangsa, saya perlu mewakili pekerja-pekerja dari seluruh dunia. Bukan saja Singapura, tetapi mungkin daripada 50 ke 100 negara, dan perlu mewakili mereka dalam perundingan dalam komiti 3 pihak misalnya. Dan dalam berunding dengan majikan seluruh dunia, majikan para pemerintah seluruh dunia, kita harus menimba ilmu dan pengalaman, dan itu membantu saya dalam kerjaya saya. Setiap langkah yang saya ambil, ia membantunya. Jadi saya berharap dapatlah wanita-wanita kita juga mengada lebih pendedahan kepada situasi-situasi pengalaman yang lebih berbeza, lebih kaya, dapat memperkasa diri mereka. Itu penting. Dengan kita terdedah pada budaya berbeza. Sebab Tentu bila sekali. Puan Presiden mewakili para pekerja dari luar negara, work culture juga berbeza, language berbeza. Ini membuat kita lebih lagi kaya dari segi pengalaman. Tentu sekali, Kalau kita cakap tentang peranan Puan Presiden sebagai wanita yang paling dikagumi, paling berjaya dalam negara, memegang jawatan yang tertinggi di Singapura, dan tersenarai sebagai antara Muslimah yang paling berpengaruh di dunia, one of the most respected, one of the most influential Muslims around the world. Ini telah pun tersenarai. Dan bagaimanakah sebenarnya perjalanan Puan Presiden untuk sampai ke puncak kejayaan ini? Saya rasa, Fiza, satu perkara yang saya perhatikan juga adalah di antara kaum wanita di kalangan, di dalam hati kita, kadang kita selalu terlampau menilai diri kita dan merendahkan diri kita.
itu selalu dilakukan secara kita proses pemikiran. Dengan tak sengaja Dengan tak sengaja, secara otomatis, Ya. semula jadi. Mungkin ini juga isu socialization di rumah, di masyarakat, di tempat kerja dan sebagainya. Jadi bagi saya kalau diberikan sesuatu tugas, yang paling penting saya fikirkan, adakah saya mempunyai kemahiran, mempunyai kebolehan, mempunyai komitmen. Kadang ada kemahiran, kebolehan, tak ada komitmen pun kita tak jangan kita menerima sesebuah tugas. Saya tidak serta-merta memikirkan saya seorang wanita bagaimana saya nak lakukan tugas ni kan. So saya rasa itu adalah penting. Jadi saya berharap bahawa kita harus ada keyakinan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan kadang-kala peluang datang, tidak kita meminta peluang tersebut, tidak diduga dan sebagainya, tapi kita harus ada keyakinan untuk melakukan peluang pekerjaan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dan saya setuju dengan apa yang Puan Presiden katakan, kadang-kadang kita mempunyai sikap rendah diri yang tak bertempat. Tak bersempat, betul. Ya. Macam diberikan peluang ni tapi saya sebagai seorang wanita boleh ke? Tidak, ya betul. Ya. Boleh ke? Kita tahu kita berkebolehan dan kita berikan yang terbaik. We do it when the opportunity arises. Bila sampai peluang tersebut. Dan apakah antara cabaran terbesar bagi Puan Presiden sebagai seorang tentulah ketua negara? Bagi saya, tentu sekali kita harus lihat pada situasi. Kadang-kala tugas yang diberikan mempunyai banyak komponen. Ada tugas yang diberikan komponennya mudah dilakukan, ada juga yang lebih berat untuk dilakukan. Tapi apa yang kita harus lakukan adalah kita harus melihat apakah yang kita perlu, apakah utamakan research yang kita perlu lakukan untuk melakukan tugas tersebut dan sebagainya. Tapi kadang-kala cabaran juga kalau kita lihat dalam sesuatu situasi adalah kerana jangan kita fikirkan apakah pihak yang kita akan bertemu, seberapa tinggi pihak tersebut, bahawa mereka akan melihat kita sebagai seorang wanita. Kita jangan buka ruang tersebut. Jadi kalau kita membuka ruang tersebut, seolah-olah kita menggalakkan kelakonan tersebut terhadap kita. Jadi kita harus melihat bahawa kita dapat lakukan tugas sebagai sama rata sesiapa sahaja yang kita bertemu untuk melakukan tugas tersebut. Saya rasa itu adalah penting sebab dengan tak sengaja kadang-kadang kita membuka ruang untuk orang memikirkan rendah. Betul. Terhadap kebolehan kita kan. We are opening that kind of worms. Yes. Untuk orang dia tak boleh buat ke? Mula terfikir kan. Yes. Jadi kalau kita buat saja dengan penuh komitmen, betul, untuk orang tidak meragukan kebolehan kita. Kalau kita cakap tentang tanggungjawab besar bagi Puan Presiden memikul tanggungjawab yang besar sangat, yang sangat-sangat berat. Dan sekarang kita dengar tentang isu-isu mental health, tentang menjaga kesihatan mental kita. Dan Puan Presiden berada di tahap yang amat mencabar, memikul tanggungjawab yang pelbagai sangat berat sekali. Bagaimanakah Puan Presiden terus menjaga kesihatan mental Puan Presiden? Saya rasa ini satu isu yang amat penting. Kesihatan mental tu amatlah penting dan saya berharap bahawa wanita terutama sekali kerana mereka menanggung banyak memikul banyak tanggungjawab di rumah, menjaga anak-anak, di tempat kerja mereka yang bekerja dan sebagainya, tidak akan mengabaikan kesihatan mental mereka. Mereka perlu menjaga kesihatan mental mereka. Bagi saya satu cara adalah untuk membaca. Jadi jika bila anda membaca, anda tidak memikir perkara lain kan, jadi anda membaca. Dan sekarang dengan National Library Board, mereka mempunyai apps amat mudah untuk memilih buku dan membaca. Kedua, saya akan keluar jumpa kawan-kawan, dapat berbincang dengan mereka. Jadi itu merupakan satu cara saya dapat reduce stress or de-stress. Itu adalah penting. Dan of course very important keluarga. Bersama keluarga, bermesra dengan keluarga amatlah penting. Merupakan buffer. Jadi kalau kita pulang, kita mempunyai keluarga, bermesra dengan mereka, apa yang berlaku di pejabat, di luar, tidak begitu ketara, tidak begitu penting. Tapi setiap orang harus cari
cara mereka itu yang penting. Ya. Dan saya suka dengan apa yang Pak Presiden katakan bahawa kita perlu untuk ada our own girlfriends, jumpa betul. verbalizing tau. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu apa kita rasakan, bila kita mula tak bercakap, kita mula tu rasakan that's how I actually feel. Yeah, that's true. Kan? Bila kita bercakap dengan kawan-kawan, that support system yang ada di sekitar Puan Presiden juga banyak membantu untuk menguatkan mental health untuk Saya Puan rasa Presiden. tak perlulah ramai kawan-kawan beratus dan sebagainya. Social media beribu kan. Tak perlu. Kita perlu cuma kawan-kawan yang betul-betul boleh kita membantu kita, yang dapat kita bila kita memerlukan untuk berbincang dengan mereka, untuk mendapatkan sokongan daripada mereka, itu adalah penting. Jadi you must learn to take the time out. Yeah. Very important kan. Sometimes yeah. wanita kan, kita bersungguh-sungguh menjaga kebajikan orang lain, keluarga, di tempat kerja dan sebagainya. Kita lupa tentang kebajikan kita. So kita mesti ada time out untuk diri kita sendiri, paling penting. Coincidentally, saya memang pernah baru saja saya kendalikan topik mom's guilt. Sikit-sikit saya bersalah. Ya, betul. Kan? Sikit-sikit saya bersalah. Keluar minum kopi dengan kawan, kesian anak aku kat rumah. Apa khabar dia? Kita beratkan diri kita dengan benda yang tak sepatutnya kita lakukan. Betul, that mom's guilt. Saya tahu ada antara soalan-soalan saya mungkin belum tersenarai, tapi ini adalah rakaman. Bila tadi Puan Presiden katakan tentang kawan, you just need that small circle of friends tight yang you boleh percaya. Ini kawan-kawan saya anggap sebagai kawan susah senang. Betul. Adakah ni kawan-kawan dari sekolah menengah Puan Presiden? Mereka adalah kawan-kawan daripada semasa saya berada di pergerakan buruh. Jadi saya mempunyai, because saya spend 30 years in pergerakan buruh. Jadi telah membina perhubungan yang itu erat, akrab dengan kawan-kawan yang saya ada. Itu penting. Kawan-kawan yang boleh mendengar dan kawan-kawan yang memberikan kata orang tu komen-komen yang membina. Betul. Ya. Tak boleh macam membuat anda lebih terjerumus lagi dalam masalah ke rasa sedih lagi. Perasaan apa tu, then itu worst depression ke apa. That right circle of friends. Jadi Puan Presiden memiliki jawatan tertinggi di Singapura, di negara, memiliki 5 orang anak. Dan kali pertama saya mendengar Puan Presiden memiliki 5 orang anak, saya terfikir, how did she do it? Sebab kejayaan Puan Presiden sepanjang kejaya memerlukan komitmen yang luar biasa. Jadi just that by itself, Puan Presiden telah pun set the bar really high, telah mencatat standard yang tinggi sekali. So how did you do it? Saya pernah menonton salah sebuah temu bual, Puan Presiden mengatakan bahawa penting adalah untuk prioritize dan juga mempunyai a good support system, memiliki sistem support, dukungan yang kuat. Tapi secara terperinci, bagaimanakah Puan Presiden prioritize, mengutamakan tu secara spesifik? Saya rasa bukan mudahlah untuk mengadakan perseimbangan antara kerja kita dengan tanggungjawab di rumah. Itu sesuatu yang amat mencabar. Dan saya tidak mahu mengatakan bahawa ia mudah, memang mencabar. Dan ia memerlukan banyak pengorbanan. Semasa saya anak-anak masih kecil, I can tell you quite frankly, saya langsung tak tengok TV. So you just tak ada masa langsung, So balik kerja harus uruskan anak-anak sebelum pergi kerja kan, uruskan anak-anak dan sebagainya, tidak ada masa. Dan pada masa yang sama saya rasa harus ada sokongan yang kuat. Jadi bagi diri saya, ibu saya ada membantu saya, suami saya juga memberikan sokongan. Ada sokongan yang kuat, dan di tempat kerja juga mempunyai flexibility, ada kelonggaran dalam jika kita mempunyai apa-apa masalah, cabaran di rumah dan sebagainya. Itulah penting. Jadi bagi saya ini, dan dari segi priority yang dikatakan oleh Fiza, itu memang penting. Perkara-perkara yang tak penting janganlah kita utamakan. Seperti kalau di rumah, tak perlulah kita nak utamakanlah pengalaman interaksi dengan anak-anak. Kerja-kerja lain, kalau kerja-kerja lain yang rumah yang tidak penting yang kita buat, tak payahlah kita bersihkan tingkap tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu kan. Ini sebagai contohlah. Contoh, mungkin tak ada orang yang lakukannya. Tapi sebagai contoh, apa yang kita buat. Dan
Dalam rumah juga kita perkakas rumah dan sebagainya simple aja lah. Jadi tak payah kita perlu maintain, makan banyak masa. Apa perkara yang tidak perlu untuk pembangunan anak-anak kita kurangkan aja lah, itu penting. Dan bagi saya rasa dari segi polisi dasar keseluruhannya buat masa ni lebih baik. Kalau masa saya anak-anak masih kecil nak dapatkan tadika ataupun dapatkan pusat penjagaan kanak-kanak amatlah sukar. Dah harus menggunakan foster ibu-ibu yang di rumah untuk membantu kan. Ada dua orang anak saya semasa saya bekerja, hantar mereka untuk dijaga di rumah oleh pengasuh. So pasal anak saya umur mereka agak rapat lah antara satu dengan yang lain, very close kan. Jadi harus ada sokongan tersebut. Tapi sekarang kita mempunyai pusat penjagaan anak-anak banyak terdapat dan sebagainya, tapi masih ada cabaran, bukan mudah. Dan kita lihat dari segi kerana dasar program-program yang masih kurang mencukupi mungkin di tempat kerja dan dasar-dasar lain, ia mempunyai implikasi. Ramai yang tidak mahu mempunyai anak-anak ataupun mereka tidak mahu berumah tangga. Itu adalah satu daripada implikasi, dan kita harus memberikan sokongan yang lebih kepada wanita dan ibu-ibu yang bekerja. Amat penting. Bila kita sebut tentang wanita yang berkerjaya dan berjaya dalam kerjaya mereka, kita akan tentunya kita tanyakan, how do you do it all? How do you do it all? Or sometimes got to give. Mesti ada yang terkorban. Dan untuk Puan Halimah, Puan mengatakan bahawa dari segi your self fulfillment untuk hiburan sebagainya, itu memang out of the window. Out of the window. Yeah. Untuk waktu tu. You have to, because you harus buat pilihan. Sama ada sesuatu yang lebih manfaat keluarga dan anak-anak you atau manfaatkan diri you sendiri. Seringkali sesuatu yang manfaatkan diri you sahaja, you have to give up. So kita haruslah, menjadi seorang ibu atau bapa bukanlah tugas yang mudah. Jika kita mau menjadi ibu atau bapa, kita harus fikir apakah pengorbanan yang harus kita lakukan. Bagi saya, itu bukanlah suatu pengorbanan yang begitu besar. Tidak. Ianya saya mengambil contoh sahaja. Tapi ia bermakna bahawa kita tidak mempunyai masa untuk meluangkan ke atas diri kita. Tapi kita lihat anak-anak kita membesar, cepat. Itu memberikan kepuasan bagi diri kita. Kalau Puan Halimah kata bulan ada kerja saja, anda terus tumpukan pada anak-anak, kan? Ya, betul. Apakah that one thing setiap hari yang perlu Puan Halimah apakah yang setiap hari yang Puan Presiden pastikan akan Puan Presiden lakukan untuk anak atau bersama anak? Bersama anak, saya cubalah kalau setiap malam, kecuali kalau terlampau penat, untuk membaca buku bersama mereka. Itu saya rasa satu habit yang amat baik, sebab kita cuba menginstil dalam diri mereka kesukaan membaca. Mungkin kerana saya suka membaca, jadi saya mahu mereka mempunyai nilai yang sama juga. Tapi itu satu habit yang saya ada lah dengan anak-anak, membaca kepada mereka setiap malam. Sebab itu adalah juga caranya kita menimba ilmu dengan tak sengaja juga. Dengan tak sengaja, dan juga kita mempereratkan hubungan dengan anak-anak. Itu penting juga, ya. Kita mula untuk reka cerita tentang sekolah. Tentang sekolah. Mereka tidak mahu berbincang tentang sekolah biasanya. Mereka mahu berbincang tentang luar sekolah, apa yang mereka bermain dan sebagainya. Tapi tidak pentinglah ada topik kita boleh berbincang atau buku yang dapat kita baca bersama, itu penting. Jadi Puan Presiden telah berkhidmat sebagai Ketua Pergerakan Buruh selama 30 tahun secara antarabangsa. Dan Puan Presiden secara konsisten memperjuangkan keadilan dan pentingnya ada empati di tempat kerja. Jadi apakah mungkin nasihat Puan Presiden untuk para majikan, apakah yang mereka harus dan boleh amalkan supaya mengadakan tempat kerja yang sihat dan tidak toksik untuk pekerja-pekerja mereka? Saya rasa majikan harus menjaga kebajikan pekerja. Hanya menjaga kebajikan syarikat dan kebajikan bottom line ataupun profit mereka tidak mencukupi.
Kerana dengan menjaga kebajikan pekerja, barulah dapat mereka menentukan, dapat memastikan bahawa pekerja dapat memberikan sumbangan yang sepenuhnya kepada kerja-kerja yang dilakukan. Dan dari pengalaman saya dengan pekerja-pekerja, mereka mahu memberikan sebaik mungkin kepada tugas yang mereka lakukan. Mereka tidak mahu ambil cuti yang tidak perlu dan sebagainya. Itu saya rasa satu tanggapan yang salah. Tapi kadang mereka tidak diberikan sokongan. Mereka tidak diberikan peluang. Itu yang penting. Jadi kalau mereka mendapat kebajikan mereka dijaga, saya telah lihat banyak syarikat-syarikat di mana jika kebajikan pekerja dijaga, maka syarikat tersebut maju. Sustainable. Mereka dapat mempunyai daya tahan. Yang mahu pekerja-pekerja hanya melakukan kerja mereka tanpa jaga kebajikan, saya lihat mereka biasanya tidak akan berdaya tahan. Tak berpanjangan. Sebab tidak berpanjangan. bila pekerja tu dia kerja dengan ikhlas, terasa lain. Terasa lain. Yeah. Dan saya berharap bahawa lebih ramai majikan akan mengadakan program-program fleksibel untuk membolehkan perseimbangan antara keluarga dengan tugas di tempat kerja. Itu penting. Dan kita lihat sahaja di seluruh dunia buat masa ni, pekerja-pekerja ada yang berhenti kerja kerana mereka lihat bahawa mereka diberi peluang akibat daripada COVID-19 ni untuk berfikir semula. Adakah ini kehidupan yang saya ingin pilih? Saya bekerja tungkus lumus tanpa memikirkan tentang keluarga, tentang kesihatan dan sebagainya. Ramai yang memilih tidak mahu terus bekerja. Kita lihat di Amerika Syarikat misalnya, majikan begitu ketara mencari pekerja kerana ekonomi mereka sedang memulih. Jadi mereka begitu ketara dan mereka harus beri insentif kepada pekerja untuk datang bekerja. Itu bermakna ramai yang telah memikirkan COVID-19 ni berikan mereka peluang. Saya ingin fikir apakah ini yang terbaik. Hari-hari saya bekerja tanpa memikirkan tentang apa-apa sahaja kan. Jadi saya rasa lebih banyak yang boleh dilakukan untuk menjaga kebajikan pekerja di Singapura. Untuk pekerja lah lebih lagi selfless untuk menyumbang dan berkhidmat untuk syarikat. Betul, ya. Ini adalah soalan yang saya pasti dekat dengan hati Puan Presiden sebab saya follow Puan Presiden untuk bertahun-tahun dan juga di social media sebagainya, dan saya rasa tersentuh melihat inisiatif yang Puan Presiden sokong, melihat menyokong pelbagai wanita pelbagai latar belakang. Jadi kenapakah mungkin Puan Presiden dapat kongsi dengan kami, kenapakah pentingnya untuk seorang wanita walaupun dah berumah tangga untuk tetap kekalkan that self-reliance, iaitu keinginan untuk berdikari? Saya rasa bagi wanita, mungkin kerana saya memang dari kecil lagi, kerana bapa saya meninggal semasa umur saya 8 tahun, jadi saya telah membantu ibu. Dan kalau dulu saya di Pertubuhan Buruh Antarabangsa, kita cakap tentang child labour, saya merupakan child labour. Dulu umur saya 10 tahun, 11 tahun dah tolong mak saya. Dan seterusnya saya semasa setelah 3 bulan setelah saya tamat pelajaran, saya mula bekerja dan saya terus bekerja. Dan keutamaan yang bagi wanita jika mereka independen, mereka mempunyai juga sumber keuangan sendiri, saya rasa adalah ia memberikan banyak pilihan. Dan kita tidak harus, dalam suasana keadaan pada hari ini, sumbangan wanita dari segi sumbangan keuangan kepada keluarga juga penting, bukan saja dari pihak suami. Kerana keadaan ekonomi kadang berubah, keadaan di tempat kerja berubah, kita tengok struktur pekerjaan juga berubah. Kadang-kala bukan, kalau dulu semasa zaman mak bapak kita mungkin kita boleh bekerja, kemudian kita retire daripada kerja yang sama. Tapi sekarang sudah berubah. Betul. Dan bagi wanita kadang terdapat banyak cabaran-cabaran baru. Jika kita tidak mempunyai sumber keuangan sendiri, saya rasa itu kadang-kala dapat mendatangkan masalah. Misalnya kalau kita tidak bekerja, kita tidak sumbang kepada CPF, semasa kita telah bersara, kita harus bergantung kepada suami ataupun anak-anak.
Kalau suami dan anak-anak dapat menjaga kita, alhamdulillah. Yeah. Tapi kadang suami dan anak-anak juga mempunyai masalah mereka sendiri. Mereka mungkin CPF mereka tidak mencukupi atau gaji mereka tidak mencukupi. Jadi saya rasa adalah penting kita fikirkan bagi wanita bagaimana kita dapat terus juga menyumbang kepada kehidupan kita sendiri, kebaikan kita sendiri untuk masa kita besar. Jadi kita jangan fikir okey dah lepas rumah tangga we can time to relax. Ini adalah waktu tu terus hasil lah Ya. Terus kita teruskan. Tapi Fiza, saya juga harus mengatakan bahawa mungkin ada mereka yang merasakan itu sesuatu yang dapat mereka mengaturkan dalam keluarga. Ya. Isteri tak payah bekerja, itu sesuatu yang dapat mereka berbincang. Mereka harus berbincang. Ya. Bukan sesuatu keputusan yang harus dibuat oleh suami sahaja atau isteri sahaja, tapi harus ada perbincangan tentang apakah cara dapat mereka membesarkan mengendali keluarga mereka. Itu adalah penting. Dan sebagai ketua pergerakan buruh, saya pasti ada juga sebagai seorang penyokong pelbagai inisiatif di Singapura, saya pasti Puan Presiden telah melihat bagaimanakah wanita-wanita yang mungkin tiba-tiba sahaja terpaksa menyara anak secara mendadak Menjadi single mom kan. single mom. Dan saya telah bertemu ramai ibu tunggal. Dan satu masalah adalah mereka yang ada telah lama tidak bekerja. Seorang ibu saya bertemu 15 tahun tak bekerja, kemudian bercerai dari suaminya dan sukar untuk mendapatkan maintenance kan. Jadi menjadi sukar untuk dia menjaga anak-anak masih kecil kan. Jadi dia telah pun nak sesuaikan diri, telah terputus daripada pekerjaan, nak pulang balik ke tempat kerja agak sukar. Sebab tu saya mempunyai inisiatif yang saya sokong melalui cabaran Presiden untuk membantu ibu-ibu tunggal. Jadi mereka boleh dapatkan kemahiran, dapat keluar bekerja, jadi menampung kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Itu penting. Apakah antara inisiatif yang telah pun dimulakan oleh Puan Presiden, yang Puan Presiden yang dekat dengan hati Puan Presiden dan membahagikan Puan Presiden sebab ini adalah inisiatif yang dimulakan oleh Puan Presiden dan telah memperbaiki dan mengubah hidup warga Singapura? Saya menggunakan platform cabaran Presiden kerana kita tahulah dari segi keseluruhannya pemerintah mempunyai dasar-dasar dan program-program untuk membantu mereka yang berkeperluan kan. Dan jadi apa yang dilakukan oleh cabaran Presiden adalah mengadakan platform untuk lebih memperhalusi dan membantu dengan lebih intensif. Satu program yang saya amat gembira adalah program untuk meningkatkan kesedaran tentang mental health kan, kesedaran mental, kesihatan mental itu sesuatu yang amat penting. Seperti kita lihat kejadian yang baru-baru berlaku ni kan. Jadi itu satu program saya rasa menjadi satu tema yang penting bagi diri saya. Kita menyokong banyak agensi-agensi yang mengadakan program untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental. Satu lagi program adalah tentang mereka yang kurang upaya. Dan saya di bawah platform cabaran Presiden kita launch enabling pledge, iaitu sokongan daripada majikan. Lebih 150 majikan telah memberikan sokongan dan sokongan untuk memberikan kemahiran dan memberi pekerjaan kepada mereka-mereka yang kurang upaya. Dan semasa saya menjadi Minister of State di MSF dulu, saya telah mengadakan inisiatif untuk menubuhkan Enabling Village. Dan sekarang Enabling Village sudah pun 5 tahun mereka mengadakan program-program mereka dan alhamdulillah banyak sokongan telah diberikan kepada mereka yang mempunyai kurang upaya, tapi tidak mencukupi. Masih banyak yang perlu dilakukan. Dan sokongan majikan, sokongan masyarakat, sokongan keluarga malah penting. Satu idea yang luar biasa. Alhamdulillah. That's why so many of us love you. Dan ini saya ingat tentang apa yang pernah dikongsi oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan bahawa Presiden Halimah, Puan Presiden, you spoke with a practical, compassionate voice, helping us to shape effective policies with the human touch. Puan Presiden telah pun
memulakan dasar-dasar yang berkesan tapi dengan ada sentuhan kemanusiaan. And that's just very important, and that's how I rasa enabling village comes about, dan saya rasa itu adalah satu inisiatif yang membantu begitu ramai mereka yang berkelainan upaya dan juga the caregivers kan yang mereka tak tahu apakah yang nak dibuat bila berdepan dengan cabaran sebegitu pada ahli anggota keluarga mereka, anak-anak mereka. Betul, ya. Kita tak boleh lihat kemajuan sebuah negara pada dasar GDP sahaja, berapa peringkat kita dah naik dari segi GDP dan sebagainya. Tapi kita harus lihat kemajuan daripada kemajuan rakyat juga, amatlah penting. Dari segi perasaan kemanusiaan, menyokong, inklusif, lebih caring, compassionate, amatlah penting. Dan itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah sahaja, tetapi sesuatu yang harus kita sebagai warga Singapura keseluruhannya kita perlu peka dengan perlunya untuk kita lebih inklusif pada setiap warga Singapura yang berkelainan upaya, golongan yang memerlukan. Ya. Kalau kita kenal dengan Puan Presiden sebagai Puan Presiden, bagaimanakah Puan Presiden sebagai seorang individu? Agak sukar untuk menjawab, Fiza, because you asking me to look at myself. Yeah. Kongsi dengan kami. I feel on my own and I think you're a very compassionate leader. Penuh dengan keisanan. Saya ingat lagi, saya rasa mungkin 2-3 tahun lepas di Perbarisan Hari Kebangsaan dan ada persembahan istimewa dari mereka yang kurang upaya dengan performance, ya. Dan saya sendiri rasakan itu adalah antara segmen yang paling menyentuh perasaan. Bila saya melihat mereka atas padang dengan semua orang yang tipikal, yang ada kebolehan biasa. Jadi bila saya nampak Puan Presiden lalu mereka dan melambai ke arah mereka, it just was a very touching moment for me. Yeah. So bagi saya Puan Presiden embodies all of that yang telah pun dikongsi oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Saya rasa I'm just a very simple person, Fiza. Tidak ada yang kompleks tentang diri saya, tetapi apa saja yang saya lakukan, saya rasa kita mempunyai nilai-nilai. Dan nilai-nilai kehidupan ini yang dibentuk semasa saya masih kecil dan seterusnya adalah nilai-nilai dalam kehidupan yang harus kita pegang. Dan kita tidak harus luputkan nilai-nilai ini kerana kita memegang sesuatu jawatan atau melakukan sesuatu pekerjaan. Dan kita harus terus ikhlas. Kerana kalau kita lakukan sesuatu yang tidak ikhlas, dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain, kan? Jadi insya-Allah lah kalau kita mempunyai nilai-nilai tersebut, kita tidak akan terpesong, tersasar. Ya, insya-Allah. Ya. Apakah keputusan terbaik dalam sepanjang kerja yang pernah Puan Presiden ambil? You know, Fiza, we make decisions all the time. Yeah. Setiap hari kita membuat keputusan. Ada keputusan yang besar, ada keputusan yang kecil. Setiap hari kita membuat keputusan. Bagi saya, keputusan yang besar adalah keputusan yang juga melibatkan kehidupan rakyat. Dan satu daripada keputusan tersebut adalah keputusan tahun lepas untuk menggunakan reserve negara. Itu sesuatu yang amat penting, because itu merupakan satu daripada tanggungjawab saya sebagai Presiden untuk menjaga reserve negara, kan? Jadi keputusan untuk menggunakan reserve negara bukan sesuatu keputusan yang mudah. Jadi saya harus lihat apakah yang ingin kita capai, apakah ingin pemerintah mencapai dengan menggunakan reserve negara. Dan bila saya lihat tujuannya adalah untuk membantu pekerja-pekerja supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan, membantu majikan mereka dapat tidak membuang pekerja, dan kita dapat membantu rakyat biasa dari segi mereka tidak terputus pendapatan mereka dan nafkah mereka. Bagi saya itu adalah penting. Kita mempunyai reserve, jadi kita tidak mahu melihat rakyat kita begitu sengsara dalam keadaan COVID-19 ini yang tidak kita dapat lihat semasa kita bila ia bermula dalam tahun 2020. Jadi itu merupakan keputusan yang amat besar bagi saya dan keputusan yang amat bermakna. Kalau Puan Presiden ada superpowers, ada kuasa yang luar biasa, apakah 3 stigma yang Puan Presiden boleh
lenyapkan, boleh basmi dari muka bumi ini? Pertama, saya rasa stigma tentang mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Itu satu stigma yang saya rasa agak sukar, seperti chewing gum tak boleh diluputkan. Itu yang penting. Diasingkan dan saya rasa kita harus lebih mempunyai perasaan kasihan, prihatin terhadap mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Kedua, kita harus memberikan lebih banyak sokongan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan, termasuk keluarga-keluarga yang ibu tunggal misalnya. Kadang terlampau banyak judgement kita mempunyai, kita memberikan preconception, bersangka buruk dulu, sebelum kita bantu. So kita harus lebih terbuka dalam membantu mereka yang memerlukan, termasuk terhadap mereka-mereka yang kurang upaya. Jadi jangan kita melihat tidak keupayaan mereka mempunyai banyak keupayaan. Misalnya saya pergi ke sebuah syarikat pengeluaran dan saya lihat seorang yang kelulusan NTU. Dalam bidang mathematics. Dia cuma masalahnya dia rabun. Dia rabun, tapi majikan memberikannya peluang dengan menggunakan teknologi, ubah swipe teknologi tersebut dapat dilakukan kerja. Sungguh pun dia rabun. Dan dia amat berbesar hati dan saya rasa dia akan bekerja selama-lama dengan syarikat tersebut dan akan lakukan yang terbaik. Dengan penuh dedikasi. Sebab rasa berterima kasih kan dapat ada syarikat yang menerimanya seadanya. Ketiga, saya berharap bahawa kita akan tidak ada stereotip tentang dari segi agama atau dari segi bangsa dan sebagainya. Saya rasa itu adalah sesuatu yang akan memisahkan. Kita telah lihat apa yang berlaku di lain tempat dan kita tidak mahu ia menjadikan satu faktor pemisahan di kalangan rakyat Singapura. Jadi kalau saya mempunyai kuasa dapat saya gunakan, saya akan cuba hapuskan ketiga-tiganya. Saya aminkan. Amin. Untuk dapat mencipta ataupun membina masyarakat yang lebih penyayang lagi. Tentu sekali. Akhir sekali sebelum saya ucap selamat tinggal pada Puan Presiden hari ini, sekali lagi saya rasa besar hati sangat dengan adanya Puan Presiden dalam studio yang kecil ini. Memang masih belum lagi saya dapat garap inilah realitinya. Bagaimana Puan Presiden terus kekal relevan dan kekal grounded ataupun keep it real dalam kesibukan, dalam kejayaan yang luar biasa untuk bertahun-tahun dan untuk waktu ini? Itu Fiza, saya mempunyai banyak sumber-sumber yang saya terus mengadakan hubungan. Saya tidak putuskan sumber-sumber tersebut. Misalnya mempunyai kawan-kawan di Kesatuan Sekerja, masih saya terus kontak mereka, berbincang dengan mereka, tanya mereka apakah masalah yang dihadapi mereka, dan mereka juga saya menjemput ke istana dan kita ada perbincangan dengan pegawai-pegawai Kesatuan Sekerja dari semua sektor. Itu satu cara saya dapat lihat dan dapat dengar first hand apakah masalah yang dihadapi mereka. Saya juga mempunyai community outreach program di mana saya pergi ke tempat-tempat yang telah menerima sokongan daripada cabaran Presiden misalnya, social service agency lah, khidmat sosial, dan saya mendengar ruang apakah masalah yang dihadapi mereka, apakah yang diperlukan oleh mereka. Jadi misalnya saya pergi kepada agensi yang menjaga kebajikan, mereka mempunyai kurang upaya misalnya dan sebagainya. Jadi saya dapat dengar secara first hand, tidak hanya menggunakan kertas polisi sahaja, tetapi dapat mendengar first hand. Dan saya amat gembira tahun ini merupakan tahun bagi wanita. Tahun 2021, dan saya berharap banyak saya lihat saranan-saranan yang telah diajukan, dan saya berharap bahawa saranan-saranan tersebut akan membuahkan hasil. Dan hasil tersebut dapat meningkatkan kedudukan, kebajikan wanita, bukan untuk masa yang singkat tapi untuk jangka lebih jangka panjang. Sebab
bagaimanakah majunya kita sekarang ini akan meningkatkan kemajuan yang lebih besar lagi untuk masa yang akan datang? Tentu sekali, ya. Untuk anak-anak kita yang Untuk akan anak-anak datang. kita, because I ask myself, saya tanya diri saya sendiri, cucu saya berumur 3 tahun. Apa jenis dunia yang ingin saya lihat cucu saya membesar? Kalau saya mau melihat sebuah Singapura di mana beliau dapat diberikan peluang sebanyak mungkin, tidak mempunyai had, dan beliau dapat menjadi individu yang dapat memenuhi segala potensi beliau. So jadi kalau cucu saya dapat membesar, sekarang 3 tahun umurnya, dalam Singapura yang sedemikian, saya rasa kita mempunyai banyak harapan untuk semua wanita di Singapura. Terima kasih pada Puan Presiden datang hari ini untuk In Conversation with Girlfriends. Saya sekarang tak terkata sebab saya rasa untuk mendengar kata-kata Puan Presiden sebagai seperti kata-kata yang berulang kali our biggest ally dalam isu-isu wanita, untuk memperjuangkan isu-isu wanita. Puan Presiden telah banyak sangat melakukannya. Saya harapkan ini akan menginspirasikan lebih ramai lagi wanita-wanita yang muda untuk membantu membina lagi banyak inisiatif untuk membantu lebih ramai lagi wanita yang memerlukan. InsyaAllah, Izzah. Ya, amin, amin. Dan untuk itu terima kasih banyak-banyak Puan Presiden. Terima kasih yang tertinggi dari saya, yang tak terhingga dari saya. Dan dengan ini kita mencapai ke akhirnya In Conversation with Girlfriends. Finalenya series pendek merupakan kerjasama antara Wisma Geylang Serai WGS dan juga Fiza O and Girlfriends. Terima kasih dan sekian temu buat saya Fiza O bersama dengan Puan Presiden Halimah Yacob. Terima kasih, Fiza. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengahnya melihatnya. Pusat kau rasa bimbangnya.